Khamis lepas memang aku dah tengok cerita Mortal Kombat Akan tetapi pada petang aku tak boleh nak siapkan review. Dan kebetulan pula member aku ajak untuk tengok cerita Mortal Kombat pada hari Sabtu. So bila aku tengok cerita Mortal Kombat pada hari Sabtu, pendapat aku yang telah aku keluarkan pada hari Khamis yang lepas telah berubah sama sekali. Kau nak tahu kenapa pendapat aku berubah? Jom. Mortal Kombat. Mortal Kombat adalah sebuah filem terbitan daripada Warner Brothers. Filem ini diarahkan oleh Simon McQuarrie dan dibintangi oleh Louis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Shin Han, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada dan ramai lagi. Okey, filem Mortal Kombat adalah sebuah filem yang mengisahkan tentang seorang fighter MMA yang bernama Ko Liang. Okey, Ko Liang ni dia telah memiliki satu tatu berbentuk naga iaitu lambang yang sinonim dengan pertandingan Mortal Kombat yang beliau telah dapat sejak daripada lahir. Ko Liang ni adalah seorang fighter MMA yang orang kata dia berada di penghujung keriernya lah. Dia hanya berlawan semata-mata untuk mendapatkan $200 setiap perlawanan. Betul-betul miserable. Okey, akan tetapi beliau tidak sedar dengan satu threat yang datang daripada Sub-Zero, iaitu lakonan daripada Joe Taslim yang datang untuk membunuh beliau dan keluarganya. First, aku nak cerita yang apa yang aku suka tentang filem ni dulu. Apa yang aku suka tentang filem ini adalah bab-bab awal pergaduhan di antara Sub-Zero dan juga Scorpion. Bagi aku, Joe Taslim berjaya melakonkan watak sebagai Sub-Zero dengan cukup berkesan. Sama juga dengan Hiroyuki Sanada, dia adalah otai daripada Jepun. Lakonan dia tidak menghampakan. Masa aku first tengok babak pergaduhan tu, aku memang terus aku dah inject diri aku ke dalam filem. Begitu juga dengan bila aku tengok pada kali kedua, aku rasa babak pergaduhan tu betul-betul elevated filem ni dengan cukup bagus sekali. And then aku suka dengan barisan casting yang diorang cast untuk roster Mortal Kombat ni. Tolak dulu watak Ko Liang. Okay, first kali aku nak puji dengan casting dia. Contohnya seperti Jessica McNamee yang melakonkan watak sebagai Sonya Blade. Aku lihat Sonya Blade versi filem ni, aku nampak hampir sama dengan versi video game. Okay, dengan dia punya pergaduhan, physical dia, okay, dia punya rupa dia, okay, cara dia berlakon. Aku rasa dia amat sesuai untuk memegang watak sebagai Sonya Blade. Lepas tu aku suka dengan karakter arc untuk Sonya Blade ni. Aku tak nak spoil apa-apa, tetapi pada penghujung cerita dia, Sonya Blade ni dia telah mendapat sesuatu yang beliau sebenarnya memang nakkan daripada awal. Bagi aku, apa yang dia dapat tu terasa earn lah, tak terlalu terburu-buru lah. Banyak orang cakap macam mana dengan dia punya rating R dia, babak pergaduhan dia. Babak pergaduhan filem ni cukup tidak mengecewakan. Bagi aku, untuk scene pergaduhan kalau compare dengan Mortal Kombat punya filem yang lepas, aku prefer dengan yang filem ini, yang aku nampak lebih gritty, lebih ganas, sesuai dengan seperti mana yang ditunjukkan dalam video game Mortal Kombat. Babak fatality dia actually not bad, cuma ada beberapa isu yang aku nampak agak terganggu bukan daripada segi teknikal filem ni, tetapi daripada segi potong babak fatality. Mungkin terlalu gritty macam tu Sebab bagi aku dalam filem ni dia terang-terang ada F-bomb banyak F-bomb kat mana-mana Lepas tu dia punya pukulan, darah, masjid memang betul-betul clear. Dan ada satu scene tu bila dia tumbuk, boleh nampak lubang daripada belakang. Tetapi kenapa perlu potong? Sedangkan dalam filem ni kau boleh tunjuk bercarut. Okey, ada beberapa scene yang ganas. Bagi aku tak perlulah kalau kita nak potong sampai macam tu Sebab Mortal Kombat ni yang kita nak adalah fatality Bila babak fatality tu dia potong dan nampak macam tak jelas, jadi bagi aku macam mengganggu aku punya mood Mungkin dekat Malaysia ni dia tak ada rated R kot. Dia paling tinggi je 18 ke atas 18 SG ke 18 PL ke. Special effect dalam filem ni tak mengecewakan, tak nampak macam filem murah. Okay, special effect dia bagi aku awesome untuk filem ni Kau takkan kecewa punya. Aku enjoy tengok dia punya first act dan juga third act. Okay, akan tetapi pada second act dia punya second act dia bagi aku agak draggy dan agak slow Dia seolah-olah second act ni dia mengganggu momentum yang cukup baik yang daripada first act tu. Okay, hanya tetapi bila mula start daripada third act tu, baru momentum tu naik semula Okay, kenapa aku tolak tepi watak Ko Liang?
Okey, seperti yang kita semua maklum, Ko Liang adalah hero dalam filem ini. Okey, kepada siapa yang tak pernah main game Mortal Kombat, Ko Liang ni, dia ni bukan karakter asal daripada video game Mortal Kombat tu. Dia adalah satu karakter yang dicipta khas untuk filem ni. Pada penghujung cerita tu, aku expect Ko Liang ni, dia akan ambil mental orang tu tau. Pada satu karakter yang kita dah speculate selama ni tau. Tapi Ko Liang ni dia inherit satu skill yang berbeza tau daripada tu. So aku rasa macam seolah-olah watak Ko Liang ni agak no point nak diwujudkan. Yelah, kita tahu dia waris, tetapi sepatutnya skill waris lah sekali kan. Tetapi ni dia jadi yang lain lah. Dan satu lagi, lakonan Louis Tan yang memegang watak Ko Liang tu sendiri. Bagi aku, lakonan dia dalam filem ni biasa-biasa saja. Tak ada macam kata apa, dia berjaya membawa watak ni dengan begitu bagus ke atau apa. Bagi aku, dia punya lakonan dia macam level-level Patamin aku rasa. Yalah, sebab itu yang menyebabkan aku rasa agak down sikit lah untuk filem ni. Sebab bagi aku, the rest of cast berjaya melakukan watak masing-masing dengan cukup bagus. Joe Taslim padu, Hiroyuki Sanada best, Shin Han best. Okey, lepas tu Asano pun berlakon bagus. Even yang jadi Sonya Blade pun best. Tapi Ko Liang tu dia screen time dia banyak kau tahu. Lakonan dia biasa-biasa tu menyebabkan bagi aku prestige filem ni agak down lah. Down yang cukup signifikan kau tahu tak. Satu lagi karakter arc untuk Ko Liang ni, dia sebenarnya diwujudkan adalah untuk sebagai audience perspektif. Yalah, sebab dia orang nak reintroduce kembali cerita Mortal Kombat ni kepada audience. Okey, so dia akan letak banyak exposition sana, exposition sini lah, untuk kita tahulah kenapa asal-usul Mortal Kombat ni kan. Dia cerita kat Ko Liang tu sebenarnya dia cerita pada kita lah, supaya kita lebih faham tentang dunia Mortal Kombat. So, untuk filem Mortal Kombat 2021 ini, saya berikan B. Aku sebenarnya glad lah sebab aku tak terburu-buru untuk buat ulasan pada hari Khamis yang lepas lah. Kalau aku buat ulasan pada hari Khamis yang lepas, mungkin aku punya rating untuk filem ni akan lebih tinggi lah. Sebab bila aku tengok balik filem ni untuk second view, aku tengok daripada perspektif yang lain. Sebab masa tu aku tengok daripada perspektif sebagai seorang fan. Sebagai seorang fan yang suka dengan game-game fighting. Aku tak nafikan daripada segi fighting, filem ni much better daripada Mortal Kombat yang lepas, much better daripada filem The Legend of Chun-Li, dan daripada cerita The King of Fighter yang pernah diorang buat dulu. Lepas tu even Street Fighter versi Van Damme. Filem ni much better daripada tu sendiri. Filem ni kalau kau nak harapkan kau datang untuk tengok ada warna-warni lawak-lawak, tak. Filem ni is a super serious movie. Daripada awal sampai habis tak ada joke, tak ada apa sangat. Betul-betul serius filem ni. Cuma cerita ni bagi aku, watak Ko Liang ni dia betul-betul mengganggu aku punya mood, aku punya pandangan aku tak filem ni. Just aku nak inform, aku tengok filem ni, aku buang semua mata nitpicking aku. Just aku buang aku punya logik, aku buang aku punya karakter criticism aku. Just aku datang sana untuk aku enjoy filem tu seadanya. Tetapi aku tak boleh nafikan bahawa kelemahan utama filem ini adalah daripada watak Ko Liang tu sendiri. Very sad. So, apa pendapat korang tentang filem Mortal Kombat ni? Adakah korang setuju dengan pendapat aku? Korang boleh tuliskan komen korang kat bawah. So, lepas ni aku akan keluarkan satu review filem hantu daripada Indonesia yang bernama Jangan Bersendirian. Okey, so apa-apa pun aku ucapkan selamat berpuasa. Okey, besok kita dah start berpuasa. Aku nak inform bahawa ulasan filem ZTV ni akan jalan seperti biasa. Mungkin sama ada keluarkan video tak sebanyak seperti yang lepas-lepas lah. Yang lepas-lepas pun aku keluar pun ada masa banyak, ada masa tak banyak kan. Tengoklah macam mana lah. Sebab tahun lepas kita tak dapat nak pergi ke masjid, nak berterawih semua kan. So tahun ni aku rasa aku nak lepaskan rindu aku untuk berterawih lah. Momen-momen Ramadan yang kita tak dapat nak buat pada tahun lepas. So aku ucapkan sekali lagi selamat berpuasa kepada semua umat Islam dan kepada semua followers ZTV. Okay, puasa jangan tak puasa, okay? Alright, kita jumpa lagi di ulasan video dia akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah!